ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئذة للمتقين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat baca bermula daripada ayat 63 berakhir pada ayat 66 daripada surah Al-Baqarah berkaitan dengan khianat yang dilakukan oleh Yahudi dan balasannya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina atas kamu, sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkannya dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah jangan kamu lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa. Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, tidak menyempurnakannya, maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan balasan kasihannya kepada kamu dengan membuka pintu taubah, nescaya menjadilah kamu daripada golongan orang-orang yang rugi. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui bagaimana buruknya akibat yang orang-orang antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegahan bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan sesuatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi ayat yang telah kita baca berkaitan dengan sifat-sifat orang Yahudi yang kita ketahui, antara banyak yang telah kita baca sikap-sikap orang Yahudi. Dalam ayat ke-63 Allah mengingatkan, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Setelah kemarin kita baca kisah Yahudi Bani Israel itu, beberapa perkara yang mereka lakukan, di antaranya mereka menyembah patung anak lembu,
Di antaranya juga mereka minta nak dengar suara Allah sekali. Dan di antaranya juga mereka minta nak melihat wajah Allah sekali. Lepas tu mereka minta pula kepada Nabi Musa AS, minta nak lihat wajah Allah sekali. Dan akhirnya mereka, kalau kita baca kisah ni, mereka masuk ke Baitul Muqaddis mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi mereka pusing ikut bontot dulu mereka masukkan. Itu beberapa perkara perangai Yahudi. Bermakna orang Yahudi ini, kalau kita baca daripada ayat yang telah kita baca, sifat-sifat mereka ni rajin mengubah titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, mereka rajin melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melalui ayat ini, ayat 63, perjanjian semasa kami angkatkan bila mereka enggan menerima kitab Taurat dan beriman kepada Allah, maka diletakkan gunung Tursina di atas kepala, nak dihempapkan. Maulah pada mereka itu, pada ketika itu mereka mau beriman dengan sesungguhnya. Dan ingatlah, jangan lupa apa yang tersebut dalam sebagai satu, supaya kamu bertakwa. Kemudian sesudah itu kamu membelakangi perjanjian setia kamu itu dengan menyempurnakan, tidak menyempurnakannya. Perjanjian setia seterusnya dengan kitab, dengan Nabi Musa, mereka mengingkari. Maka kalau tidaklah kerana limpah dunia Allah dan balasan kasihan kepada kamu dengan membuka pintu taubat, nescaya Allah menjadikan kamu daripada golongan orang-orang yang rugi. Jadi kalau Allah tak ada belas kasihan dengan bertaubat, maka kata Allah, kamu akan jadi dari kalangan golongan yang rugi, akan menerima kepayahan di dunia dan seksaan pada hari akhirat. Jadi begitu kita manusia ni, apa yang lebih penting, di antara perkara yang penting, kita jangan buat kesilapan, buat salah, jangan buat dosa bila duduk di dunia ni. Namun kalau dah berlaku, perkara yang penting, di antara perkara yang lebih penting ialah kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang antara kamu yang melanggar larangan Allah. Siapa yang melanggar larangan Allah, maka baginya akan diberi ujian-ujian yang begitu besar. Antara larangan yang diberi kepada orang Yahudi, supaya jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu ni adalah hari yang khususkan berhenti daripada menangkap ikan. Kalau umat Nabi Muhammad, pada hari Jumaat merupakan hari kebesaran kita, perayaan mingguan. Orang Yahudi pada hari Sabtu, maka berhenti, jangan tangkap ikan. Walau bagaimanapun, diuji pada hari Sabtu tu ikan banyak. Ikan banyak pada hari Sabtu tu. Oleh kerana banyaknya ikan, mereka langgar larangan-larangan Allah. Mereka tetap juga tangkap ikan. Bila tangkap ikan, maka mereka itu disumpah kera menjadi kera. Itu sikap Yahudi. Bila langgar larangan Allah, biasanya akan adalah musibah yang akan ditimpakan. Jadi kita hari ini, bila larangan Allah larang, jangan minum arak, maka jangan minum. Allah kata jangan berjudi, maka jangan berjudi. Jangan berzina, maka kita jangan berzina. Kalau kita langgar, tunggulah, biasanya akan ada perkara-perkara itu. Zaharal fasadu bima kasabat aydin nas. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai satu hukuman pencegah, supaya lain kali orang tak buat lagi. Maksiat kita buat ni mengundang bala kemurkaan Allah, sebagai pencegah bagi orang yang ada pada masa itu dan pada masa akan datang. Kemudian daripada suatu pengajaran bagi orang yang tidak, pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Nampak, apa pun yang Allah Ta'ala timpakan biasanya adalah kerana kejahatan manusia. Lalu Allah Ta'ala timpakan padanya ujian yang begitu, supaya manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intisari kandungan ayat yang telah kita baca, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kaum Bani Israel telah membuat persetiaan dengannya, tetapi persetiaan itu dikhianati oleh keturunan mereka, iaitu kaum Yahudi pada zaman Nabi Muhammad dengan mengingkari kerasulan baginda. Itu perjanjian mereka. Dulu mereka janji setia, tapi perangai Yahudi ni biasanya dia akan memungkiri janji dia. Jadi antara sifat-sifat Yahudi ialah dia suka memungkiri janji. Jadi kita jangan jadi jenis orang yang
berperangai seperti mana perangai Yahudi. Maka bagi mereka sedar bahawa Rasul akhir zaman akan diutuskan, dan mereka tertunggu-tunggu kedatangan. Apabila Rasul diutuskan, mereka mendustainya kerana Rasul daripada bangsa Arab. Mereka memang tahu akan datangnya seorang Nabi, akan datangnya seorang Rasul akhir zaman. Mereka tahu. Tapi oleh kerana Nabi akhir zaman ini bukan daripada bangsa mereka, daripada bangsa Arab Quraisy, maka mereka tidak mahu menerimanya. Nasib baik kita orang Melayu ni, walaupun kita orang Melayu, kita terima Nabi Muhammad itu daripada bangsa Arab, kita terima, alhamdulillah. Tapi Yahudi dia tak nak, kerana dia menganggap diri dia, bangsa dia sahaja yang mulia. Sedangkan Allah kata inna akramakum innallahi atqakum. Semulia-mulia manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan letaknya pada bangsa. Bukan letaknya pada bangsa Melayu dia ke, bangsa Jawa dia ke, bangsa Arabnya ke, tak. Tapi letaknya orang yang mulia ni ialah orang yang bertakwa. Kalau orang Yahudi dia bertakwa, maka dia mulia. Kalau orang Nasrani dia bertakwa, dia mulia. Kalau orang Arab dia bertakwa, dia mulia. Kalau orang Melayu dia bertakwa, dia mulia. Tapi kalau orang Melayu dia tidak bertakwa, maka tidak ada kemuliaan bagi orang Melayu. Orang Arab, wa imma dia Arab tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak mulia juga. Seperti mana kita baca kisah Abu Jahal dan Abu Lahab dan sebagainya. Dia tidak mulia juga di sisi Allah. Yang kedua, persetiaan Bani Israel dilakukan setelah Allah mengancam mereka untuk menghampap sebuah bukit yang diangkat ke awang-awangan tempat di atas kepala mereka. Setelah mereka melihat ancaman itu, barulah mereka ni takut dan segera sujud, melahirkan kesetiaan. Nak setia tu kena ancam dulu, letakkan gunung Tursinah atas kepala, barulah mereka nak terima. Betapa degilnya mereka tadi. Yang ketiga, mereka kemudian mencabuli kesetiaan itu, namun Allah Maha Pemurah memberi peluang kepada mereka. Walaupun mereka dah janji setia, tapi mereka mencabuli perjanjian dia. Itu sikap Yahudi. Kadang-kadang orang ni begitu juga dunia, dia berjanji beria-ria setia, tapi biasanya dia langgar perjanjian itu, dia lupakan kerana kepentingan dunia. Itu jaga-jagalah dalam sifat-sifat begitu. Yang keempat, menurunkan bala secara tunai terdapat dalam syariat Nabi Musa AS. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, dia tak begitu. Tahu Nabi Musa, dia buat tus ditimpakan padanya bala. Bagaimana Musa AS bagi menguatkan syariat, sekiranya mereka enggan mematuhi perintah Allah. Kalaulah umat Nabi Muhammad ni begini, keadaannya agaknya macam mana agaknya? Kita buat aja benda maksiat, terus timpa bala agaknya. Tapi bagi keistimewaan umat Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala tangguhkan. Allah Ta'ala tangguhkan bala yang nak ditimpakan bagi umat ni, ditangguhkan, diberi peluang kepada dia untuk bertaubat, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Mereka akan dibinasakan di dunia. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak terdapat ancaman sedemikian. Itu kelebihan bagi umat Nabi Muhammad. Pintu taubat bagi umat Nabi Muhammad, kalau dulu kita baca kaum Nabi Musa, dia bertaubat, dia kena bunuh diri. Tapi bagi umat Nabi Muhammad tidak. Tidak perlu bunuh diri. Dan taubat umat Nabi Muhammad ni, dia kata sebelum nyawa sampai ke kerongkong. Bila nyawa dah sampai ke kerongkong, taubat tak diterima. Bila matahari terbit di sebelah barat, maka tidak lagi diterima. Tapi umat Nabi Musa tidak. Dia buat maksiat, maka ditimpakan bala begitu. Dan tidak terdapat ancaman, malahan setiap orang yang diberi kebebasan untuk hidup beragama. Kebebasan bagi orang Islam beragama bukanlah kebebasan mutlak, atau mereka tidak boleh menukar agama sesuka hati. Tapi bagi orang Islam dia tak boleh. Kalau belum masuk Islam, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan. Dalam beragama ni kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tapi bila dah masuk,
maka dia kena ikut peraturan. Dia tak boleh keluar sewenang-wenang, dia tak boleh keluar. Macam tuan-tuan masuk masjid ni lah. Bila masuk masjid, belum masuk masjid, tuan-tuan nak buang air, terserah pada tuan-tuan. Tapi kalau dah masuk masjid, tuan-tuan tak boleh buang air suka-suka hati je. Malah nak pergi belakang jauh, kita pun pergi kat tepi, buang air kat tepi. Tak boleh. Nanti orang kejar kita dengan penyapu. Jadi bila dah masuk Islam, macam orang masuk tentera lah, dia ikut. Macam kita masuk jalan raya. Kalau kita naik kereta pergi jalan raya ni, kita tak duduk jalan raya, suka hati kita. Nak pegang telefon ke tak pegang telefon, suka hati kita. Tapi bila berada di jalan raya, sedang memandu, maka tidak dibenarkan. Kena ikut peraturan. Itu kita kena faham. Begitu juga setelah kita masuk Islam. Bila kita dah masuk Islam, maka kita kena ikut Islam. Sebelum masuk, kita tak boleh paksa orang untuk masuk Islam tu sendiri. Itu kena faham dalam istilah tadi. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Kisahnya ada seorang sahabat jumpa Nabi. Pasal dia ni dah masuk Islam tapi anak dia ni masih lagi berpegang dengan ajaran Nasrani. Jadi dia jumpa Rasulullah, nak paksa, nak suruh anak dia ni masuk Islam. Boleh tak nak paksa anak dia dua orang ni masuk Islam? Maka turun ayat Quran, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Telah nyata indahnya Islam, cantik Islam, tidak ada paksaan. Kerana Islam ni dah memang agama yang betul. Innad dina 'indallah hil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati humul khasirun. Suatu agama ciptaan Allah yang cukup lengkap. Dari segi nak makan, nak minum, dari segi dunia, akhlak, berkahwin, berkeluarga, bela anak, menyusukan anak, masuk tandas, keluar tandas, berpolitik, bernegara, mentadbir negara, berperang, sampailah kepada cerita berkaitan dengan akhirat itu sendiri. Satu agama yang lengkap. Kalau kita tengok yang hari ni, ciptaan-ciptaan manusia, dia bercelaru. Tidak ada nak makan, nak minum pun tak tahu. Ada batas halal dan haram. Bagi kita Islam ni cantik. Sampai kepada masuk tandas pun ada adab-adab untuk masuk tandas tu tadi. Punya cantiknya Islam. Daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Sampai hukum kentut tu pun ada. Kemudian dia kata, atau mereka tidak boleh menukar agama sesuka hati. Mereka umpamanya semasa di lebuh raya, pemandu tidak boleh memandu melebihi 110 km sejam, sedangkan mereka mempunyai hak asasi untuk memandu. Orang bawa kereta dekat lebuh raya, kalau ikutkan dia ada hak dia, hak asasi. Tapi bila dia naik lebuh raya, dia kena ikutlah peraturan. Macam tu juga lah tuan-tuan. Saya ingat dulu almarhum ni Aziz, bila orang tanya dia, macam mana, kenapa kita kena ikut hukum Allah? Jadi dia cakap, kalau tuan-tuan masuk ke bumi Singapura, tiba-tiba tuan-tuan tak bawa pasport, maka kerajaan Singapura tangkap, tengok mana pasport, tak ada. Maka kerajaan pasport pun ambil, hantar keluar, sebab tak ikut peraturan, tak ada pasport. Kita masuk bumi Indonesia, tak bawa pasport, tak ada pasport, maka kerajaan Indonesia tangkap sebab kita tak ikut peraturan, maka dia hantar kita keluar. Malah kita masuk bumi Malaysia, siapa masuk bumi Malaysia tak patuh peraturan bumi Malaysia, tidak ada pasport, maka ditangkap, dialau keluar. Maka apatah lagi kita masuk di atas bumi Allah, kita duduk atas bumi Allah, kita tak nak ikut hukum Allah, peraturan Allah. Agak-agak macam mana? Agak-agaknya macam mana? Layak tak kita keluar daripada bumi Allah? Itu sebab itu bila Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, masuk Islam ni kena masuk keseluruhannya, kesemuanya. Dan dia kata isi asasi untuk memandu lebih laju, hak asasi mereka tidak tertakluk pada undang-undang. Begitulah juga agama Islam tidak boleh bertukar walaupun mereka berhak melakukan sedemikian.
Nak masuk dulu tak dipaksa. Kita tak dipaksa dia bawa pedang letak kat kepala dia, tak boleh. Tapi bila dah masuk, dia terikat dengan peraturan Islam. Bila kita dah kata Islam, maka kita kena semayang, kita kena puasa, kita kena baca Quran dan sebagainya. Kita kena buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kelima, Allah SWT menceritakan pada zaman Nabi Daud AS, orang-orang Bani Israel telah ditegah menangkap ikan pada hari Sabtu, kerana hari tersebut adalah hari untuk memuliakan Allah. Satu hari daripada seminggu, hari Sabtu ni nak muliakan Allah. Berkaitan dengan larangan ini, mereka terbahagi kepada 3 bahagian. Bila Allah larang tangkap ikan pada hari Sabtu, maka orang Yahudi ada 3 jenis. Golongan yang tidak menangkap ikan dan melarang rakan yang lain daripada tangkap. Yang pertama, mereka ni tak tangkap ikan dan mereka larang orang lain tangkap ikan. Semalam 2 hari lepas saya di Shah Alam, kuliah di Shah Alam, saya membacakan daripada surah Al-Haqqah, daripada surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbuka qadhan famulaqih. Kata Allah, hei manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras untuk menuju kepada Tuhanmu, nescaya kata Allah kamu menemuinya. Lepas tu Allah Ta'ala cerita, orang yang menerima catatan dari sebelah kanan, kata Allah, dia akan bersama dengan kaum keluarganya yang sama-sama beriman. Tapi orang yang menerima catatan dari sebelah belakang, maka dia akan bersama dengan kaum keluarganya yang tidak beriman, kafir. Kemudian dalam surah Al-Haqqah, dalam ayat 18, Allah kata, siapa yang menerima buku catatan dari sebelah kanan, dia dengan bangga akan cakap, ni buku catatan amal aku ni, siapa nak baca, bacalah. Tapi siapa yang menerima buku catatan dari sebelah kiri, disebut 3 benda. Yang pertama, alangkah bagusnya, kata dia, kalau kematian aku ni kematian menjadi kematian yang penyudah, penutup, aku tak dibangkitkan lagi. Aku tak dibangkitkan lagi. Ni pertama. Yang kedua, dia kata, alangkah bagusnya kalau aku tak terima buku catatan amal. Habis aku mati, buku catatan amal aku tak dapat. Mana mungkin. Dan yang ketiga, dia kata, alangkah bagusnya kalau aku hanya menjadi tanah. Menjadi tanah ni orang pijak-pijak, aku tak dibalas. Jawapannya tidak, sekali-kali tidak. Kita mesti akan menerima buku catatan amal kita bila sampai masa dan ketika. Maka dalam bab ini pun tuan-tuan sama juga. Dalam bab ini pun sama juga. Golongan yang tidak menangkap ikan, dia ni tak tangkap ikan, dan dia melarang orang yang lain dari tangkap ikan. Itu yang pertama. Dia tak tangkap dan dia larang orang lain jangan tangkap. Aku pun tak tangkap, maka engkau jangan tangkap. Yang pertama, macam itulah umpama dia. Golongan yang kedua, dia tidak menangkap ikan, tapi dia tidak juga melarang orang lain tangkap. Sedangkan Islam kata, marra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa nampak satu kemungkaran, maka hendaklah dicegah dengan tangan dia. Hari itu di Kesang saya berkuliah, baca daripada surah Qasas yang mengisahkan Musa dengan Bani Israel, Musa dengan Fir'aun. Pada ketika itu saya tanya kepada hadir, agak-agak tuan-tuan, saya kata, kalau Musa tu masih ada dan Fir'aun tu masih ada, awak sokong siapa? Saya kata, sokong Musa ke sokong Fir'aun? Mereka kata sokong Musa. Saya kata, ya ke? Ya ke? Ya Ustaz. Lalu saya kata, cuba awak ingat balik sejarah Musa yang kita dah baca. Dah banyak kali kita baca kisah Musa ni. Nabi Musa ni dia miskin, Fir'aun dia kaya. Nabi Musa dia tidak ada rumah besar, Fir'aun ada istana yang besar. Musa dia tidak ada kekayaan yang banyak, Fir'aun ada kekayaan yang banyak. Musa dia tidak ada kelengkapan perang, bala tentera tak ada. Fir'aun ada kelengkapan perang dan bala tentera. Musa dia bercakap pun tak berapa betul.
Kerana dia disuruh makan bara api ketika dia bayi lagi tu. Lidah dia melecuk. Fir'aun dia cakap fasih. Batuk tak kena, demam pun tak sesema pun tak kena. Musa dia tak ada projek besar. Yang ada pada dia hanya sebatang tongkat yang digunakan untuk berjalan tadi, kan? Sebatang tongkat. Fir'aun pula dia ada projek besar. Istana yang besar, ada projek besar, piramid yang besar, kekayaan yang banyak. Agak-agaknya saya kata, awak berpihak kepada mana? Samalah hari ni tuan. Kalau kita nak tengok cerita tu bawa sampai hari ni, tadi dalam kuliah subuh saya, kita baca kaum terdahulu dia menyembah patung anak lembu. Zaman Nabi Ibrahim, mereka tunaikan haji. Bila mereka tawaf dengan keadaan telanjang. Mereka ubah agama sedikit demi sedikit. Zaman Nabi Ibrahim, dia ngaku Islam tapi dia ubah sikit demi sikit. Zaman hari ni saya kata, kita tengok ramai, ada lagi tak orang menyembah patung berhala? Ada lagi tak orang menyembah patung anak lembu? Ada lagi tak orang menipu dalam sukatan dan timbangan? Jawabnya ada. Jadi siapa yang awak ikut agaknya? Satu yang bawa kepada agama ni bila biasa cerita pahala, dosa, syurga, neraka. Yang ni pula cerita projek-projek mewah semua sekali, bilion-bilion. Jokong mana saya kata? Itu soalan pertama. Cuma dalam bab kisah Nabi Ibrahim, kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim tu dibakar dengan api yang sebesar, khabarnya 7 kilometer. Ada burung pipit. Burung pipit ni diambil air dari sungai tu, dipadamkan, jiruh pada api tadi. Diambil, dijiruh, dijiruskan pada api tadi. Logiknya tuan-tuan, bila malaikat tanya, nak buat apa engkau ni burung, kau buat apa? Kata burung, aku nak cuba padamkan api yang bakar Nabi Allah Ibrahim. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agaknya kalau burung pipit yang sebegitu kecil nak padamkan api yang 7 km besar tu, boleh padam tak agak-agak? Boleh ke padam? Tak boleh padam. Macam mustahil boleh padam. Tapi bila ditangkap begitu, burung kata sekurang-kurangnya kalau ditanya aku besok apa sumbangan aku terhadap Islam, aku telah cuba nak memadamkan api yang bakar Nabi Ibrahim. Dalam masa yang sama cicak ni haluh aja cicak. Haluh aja cicak. Dia tiup api tu. Tiupkan api tu. Logiknya tuan-tuan, kalau cicak yang sebesar jari saya ni tiup api yang dah besar 7 km tu, agak-agak bertambah besar tak? Tak bertambah besar. Rupanya Allah bukan tengok kita ni tuan-tuan pada hasil kerja kita. Berhasil ke tak berhasil kerja kita. Yang Allah Ta'ala tengok kita ni berpihak kepada mana? Kalau cicak tadi dia berpihak kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, burung cicak tadi dia nolong nak bakar Nabi Ibrahim, kita tengok kita ni berpihak kepada mana? Kepada orang baik ke atau kita ni berpihak kepada orang yang jahat? Tu kena faham. Maka Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung kepada orang yang berlaku zalim, nanti kau kena sambar api neraka. Ni golongan yang kedua. Dia tidak tangkap dan dia tak halang. Yang penting kata dia aku tak tangkap. Kau nak tangkap, suka hati kau, aku tak halang. Sedangkan Islam kata, Nabi kata marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa nampak satu kemungkaran, maka hendaklah dicegah dengan tangannya. Kalau tak boleh dengan tangan, dengan lidah. Kalau tak boleh dengan lidah, dalam hati rasa tak suka. Jangan duduk sokong. Dan golongan yang ketiga melanggar perintah dan menangkap juga ikan pada hari Sabtu. Nampak? Jadi terhadap perintah Allah ni, ada orang dia tidak tangkap dan dia larang pula orang lain tangkap. Contohnya orang minum arak, dia tak minum, dia larang orang lain jangan minum. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, dia tidak minum tetapi dia tak larang orang lain minum. Dia kata apa? Kubur masing-masing.
Tak boleh, kena larang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa nampak satu kemungkaran, tuan-tuan nampak ada benda mungkar, katalah dekat kampung kita ni ada pusat pelacuran. Kita nampak, jangan kita diam lantak kau lah. Kita kena jadi orang yang mencegah. Melarang orang, kita tak buat dan kita cegah benda ni tadi. Sebab dulu saya sebut kepada tuan-tuan, perintah Allah ni ada beberapa perintah yang disebut perintah berangkai. Tak sempurna satu melainkan dibuat kedua-duanya. Yang pertama, ati Allah diletak dengan wa atiur rasul. Yang kedua, wa aqimus salah diletak dengan tawa'atu zakah. Yang ketiga, ta'muruna bil ma'ruf diletak dengan wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang keempat, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Yang kelima, ati Allah wa atiur rasul. 5 tu. Perintah berkembar ataupun perintah berangkai. Yang tak boleh buat satu, kena buat dua-dua. Satu, ati Allah wa atiur rasul. Taat dengan Allah, taat kena dengan Rasul. Dua-dua tu kena buat. Taat, siapa yang taat kepada Allah dengan Rasul dia tak taat, maka dikira tak taat. Siapa dengan Rasul dia taat, dengan Allah dia tak taat, dikira tidak taat juga. Satu. Yang kedua, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, mesti buat baik kepada kedua mak bapak. Kalau dengan Allah dia sembah tapi dengan mak bapak dia tak baik, maka dikira tidak taat. Kalau dengan mak bapak dia taat, dengan Allah dia tak taat, maka dikira tidak taat. Yang kedua. Yang ketiga, wa aqimus salah tawa'atu zakah. Diri sembahyang, keluarkan zakat. Siapa dirikan sembahyang tak keluarkan zakat, dikira tak taat. Keluarkan zakat tak diri sembahyang pun tidak taat juga. Yang keempat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat baik, cegah orang daripada buat jahat. Siapa yang suruh orang buat baik tapi tak cegah buat jahat, maka dikira sebagai tidak taat. Siapa yang suruh orang buat apa tadi, cegah kejahatan tapi tak suruh buat baik pun tak jadi. Dia kena ada perintah tu, perintah berkembar, perintah berangkai tu kena. Dan seterusnya, golongan yang perintah melanggar daripada golongan yang melanggar perintah dengan menangkap ikan juga pada hari Sabtu, akhirnya mereka itu disumpah menjadi kera. Golongan yang ketiga telah mendapat ikan yang banyak dan menjadikan mereka semakin berani bila tangkap ikan banyak, melanggar larangan Allah dan yang lain-lain. Akhirnya mereka dilaknat Allah menjadi kera yang inah. Huraian dan tafsiran pada ayat 63. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Bani Israel bagaimana Allah memerintahkan mereka agar sentiasa beramal terhadap kitab Taurat yang telah diturunkan kepada mereka. Mereka menolak perintah Allah sehingga Allah Taala mengangkatkan bukit Tursina ke atas mereka dengan firman-Nya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh yang telah kami berikan kepada kamu. Kalau kita kitab Al-Quran, kalau mereka kitab Taurat, dan mengekalkan melakukannya amal soleh. Ingatlah apa yang terdapat dalam kitab Taurat itu dari segi hukum-hukumnya untuk dijadikan panduan dan peringatan, dan jadikanlah setiap maksud yang terdapat dalam Taurat itu sebagai iktibar dan bahan renungan sehingga kamu menjadi dari kalangan orang benar yang benar-benar bertakwa. Inilah perbuatan jahat dan durjana kaum Yahudi. Jaga-jaga kita ni ada kitab Quran. Adakah kita jadikan dia seperti mana Yahudi jadikan dia? Jadi kita kena baca Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam. Kata Allah, sungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk yang paling betul. Manih tada fa inna ma yahtadu li nafsi. Kata Allah, siapa yang mengikut petunjuk, maka kebaikan itu adalah untuk diri dia sendiri. Itu yang menjadi sebagai panduan hidup kita tadi, tuan-tuan. Perbuatan jahat yang durjana kaum Yahudi tidak menurut perintah Allah sehingga Allah mengancam kebinasaan anak, cucu dan keturunannya
Kera ini meneruskan tradisi jahat dengan mengembangkan kemungkaran di muka bumi ini. Mereka terlupa bahawa Allah sentiasa memperhatikan gerak-geri mereka. Allah akan menghumbankan mereka ke dalam api neraka. Setelah itu Allah menegaskan kepada mereka dengan firman, "Thumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Seandainya kamu, kata Allah, yakni Bani Israel, engkar dan berpaling daripada hukum akam yang terdapat dalam kitab Taurat setelah kamu beriman kepadanya, nescaya kamu akan mendapat kerugian. Itu ancaman bagi Yahudi Bani Israel. Bagi kita, kitab Quran, kalau kita engkar dan kita berpaling daripada Quran, saya dah sebut kepada tuan-tuan tempoh hari. Suatu hari Nabi cerita tentang datangnya seorang pada hari akhirat dalam keadaan badan digemuk. Gemuk, sangat-sangat gemuk. Tapi sayang, bila ditimbang badan yang gemuk itu tidak berat walaupun hanya sehelai kepak nyamuk. Kalau macam Haji Latif ni, kalau timbang paling tak ada pun rasa saya setengah tan ada agaknya. Mungkin dalam 100 kilo agaknya kan, 80 kilo agaknya. Tapi bila ditimbang pada hari akhirat, badan yang besar tu tidak berat walaupun sehelai kepak nyamuk. Maknanya terlalu ringan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa dia orang yang badan dia besar tadi bila ditimbang tidak berat walaupun sebelai kepak nyamuk?" Lalu Nabi membacakan daripada ayat 105. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surah Al-Kahfi ayat 105. "Nak tak aku beritahu kepada kamu, wahai Muhammad," kata Allah, "orang yang paling rugi perbuatan baiknya di dunia ni, ataupun orang yang tersia-sia perbuatan baik di dunia ni, siapa dia? Mereka itu ialah orang yang kufur engkar akan ayat Allah dan kufur engkar akan pertemuan dengan Tuhannya, maka tersia-sia segala amal baik yang mereka lakukan. Kami takkan buat sebarang penimbangan tadi." Kemudian kalaulah bukan disebabkan rahmat Allah terhadap hamba-Nya akibat daripada kecuaian mereka, nescaya kami timpa dengan kebinasaan dan golongan dalam kalangan orang yang rugi dalam kesenangan di dunia dan di akhirat nanti. Seterusnya, Bani Israel, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa apa yang kamu sebelum ini telah melanggar larangan Allah supaya tidak turun ke laut menangkap ikan pada hari Sabtu. Ada larangan dia. Biasalah tuan-tuan, dia ada kawasan-kawasan larangan. Maka Allah letak dalam pada manusia tu ada larangan-larangan. Kalau rumah kita pun tuan-tuan, orang kata ada tempat yang dilarang. Sekolah ada tempat dilarang. Sebegitu juga Allah Ta'ala, dia ada benda yang diizinkan, ada benda yang dilarang. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Kan? Tapi begitu juga kita tak, kalau kita masuk hotel kan ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Maka Allah Ta'ala letakkan sebegitu. Tak banyak pun, bukan banyak larangan Allah. Kalau minum yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Muhammad ni, arak, itu yang dilarang. Tapi yang dilarang itulah yang manusia nak juga. Kan? Yang halal tu banyak. Kopi, macam-macam kopi. Kopi janggut, kopi misai, kopi entah macam-macam kopi. Tapi yang orang nak minum tak ke darah yang haram tu juga nak apa? Bahawa bapa kamu sebelum ni yang telah melanggar larangan supaya tidak turun ke laut menangkap ikan pada hari Sabtu, kerana perkara ini diharamkan disebabkan telah dikhususkan untuk beribadat kepada Allah. Nabi Musa mengingatkan mereka terhadap amal yang dilakukan pada hari tersebut. Mereka diwajibkan pada hari tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan mereka dan dikhususkan untuk bekerja pada hari-hari yang lain dalam seminggu. Allah sengaja
ingin menguji mereka dan mereka tidak berjaya dalam ujian itu. Tak tahan dengan ujian itu. Bila tengok ikan banyak, maka mereka pergi juga tangkap ikan. Walaupun Allah Ta'ala larang tangkap ikan pada hari Sabtu. Itu dia tadi. Kisah ini patut dijadikan teladan sepanjang zaman. Teladan ini hanya dimenikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Mereka lah orang yang sentiasa berhati-hati dan memikirkan kekuasaan Allah. Mereka beriman dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Inna min syarrin nas rajulan fasiqan yaqra'ul Qur'ana la yar'awil ila syai'in min. Sungguhnya sejahat-jahat seorang fasik membaca Al-Quran tetapi tidak menegahnya daripada kefasikan dia. Yang baca Quran tapi tak menegah. Saya ingat dulu masa saya duduk satu tempat, tuan-tuan, di satu tempat. Orang ni tak pergi semayang Jumaat. Bila suruh pergi semayang Jumaat, dia tak pergi semayang Jumaat. Suruh pergi semayang Jumaat, dia tak pergi semayang Jumaat. Maka itu saya tanya kepada dia, kenapa tak pergi semayang Jumaat? Dia jawab, ustaz tak baca ayat Quran ke? Ustaz tak baca ayat Quran ke? Saya kata baca juga. Kan dalam Quran tu kata, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkanlah jual beli, kata dia. Saya nurul getah ustaz, kata dia. Ni yang susah je kan. Saya nurul getah. Saya bukan jual beli. Dia ikut kepala otak dia sahaja, tuan-tuan. Akhirnya dia tak pergi sembahyang Jumaat. Orang ni mati masa ketika, tuan-tuan, masa tu saya duduk sana. Dia meninggal dunia, dah 3 hari 4 hari orang tak sedar kematian dia. Busuk dah mayat dia. Yang dimaksudkan pada hari Jumaat memanglah disebut pada zaman ketika zaman Nabi pada ketika itu. Sebahagian besar daripada masyarakat Arab bekerja sebagai jual beli. Maka diturut umum cukuplah jual beli. Masyarakat Arab dulu kebanyakan dia kerja jual beli. Sebab itu dia tu takkan nak sebut semua sekali. Tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah nurul getah, tinggalkanlah nukang, tinggalkanlah nyawit, tinggalkanlah. Kalau sebut begitu, berapa tebal jadinya Quran? Maka cukuplah disebut umum, tinggalkanlah jual beli. Kalau jual beli urusan yang untung besar pun ditinggalkan, apatah lagi yang lain-lain. Jadi orang Yahudi pada ketika itu pula hari Sabtu. Bila diuji, bila hari Sabtu dia tuan, rezeki banyak pula. Tangkap ikan banyak pula rezeki. Lagi dia payah nak tinggalkan. Maka dia langgar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat dia tadi. Maka kisah dia kata, jadi jangan jadi sungguhnya jahat orang yang fasik ialah yang baca Quran tapi tak dapat mengubah negah dia daripada kefasikan. Dia baca je Quran, patut bertambah lebih baik tapi tak jadi lebih baik. Kemudian kedegilan Bani Israel itu adalah disebabkan melanggar ketentuan Allah, meletakkan mereka pada satu tahap yang hina melebihi martabat haiwan. Mereka hendak hidup tanpa menggunakan akal untuk berfikir dan mereka mengikut kehendak hawa nafsu semata-mata. Oleh sebab itu Allah menjadikan balasan tersebut kepada mereka sebagai hukuman dan iktibar bagi mereka yang berada pada masa itu dan orang yang hidup pada masa akan datang. Jaga-jaga. Iktibar tu ada disumpah menjadi ke tu tadi. Kan sesungguhnya perintah tersebut merupakan pengajaran dan nasihat bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Bagi orang yang beriman bertakwa, dia ambil pengajaran. Sekarang ni musim Covid, tuan-tuan. Orang tak pergi masjid, tak pergi surau. Dah lama cuti. Dah ramai orang yang tak pergi masjid, tak pergi surau, tuan-tuan. Saya cerita nenek orang rumah saya meninggal hari, tuan-tuan. Atas katil. Dia ni tak campur dengan orang. Umur dah lebih kurang, saya ingat 100 lebih dah. Duduk je rumah je, duduk rumah je. Atas katil dia semayang, atas katil dia makan, atas katil berak kencing pun atas katil, semua atas katil. Dah disuntik vaksin dah 2 dos dah. Kan umur dah dekat gitulah 100 lebih lah. Apa tak, isteri saya aja umur dah 50 tahun. Mak dia umur dah sekitar 80 tahun. Mak kepada mak isteri saya tu, berapa umur tu agak-agak. Tiba-tiba daripada satu keluarga yang tak kena Covid,
Dia kena Covid. Bukan pergi pasar lambat ke, pergi pasar tani ke, duduk rumah kena Covid. Tuan-tuan tak pelik apa tuan-tuan? Saya pelik tengok macam mana boleh kena Covid. Satu rumah tu tak ada yang kena Covid. Tiba-tiba bila dikebumikan tuan-tuan, itu yang tengok. Bila dikebumikan, lalu aja dekat rumah, tak berhenti pun. Betul kata dalam kitab-kitab hadis qudsi itu kata, jangan kamu penuhi hatimu dengan cinta kepada dunia, kata Nabi. Kerana cinta kepada dunia ni, kata Nabi, akan hilang sekejap mata sahaja. 3 minit jantung berhenti mengepam tu, harta habis semua berpindah milik. Macam saya cakap dengan tuan-tuan lah, kadang-kadang kalau kita perhati, hidup kita ni seibarat sebatang tebu lah tuan-tuan. Makin hujung makin tawar, makin hujung makin tawar, makin hujung makin tawar. Itulah kehidupan sebenarnya. Jadi sebab itu kita tak terlupa kehidupan akhirat. Bila dia meninggal kena Covid tu dekat rumah tu, kan pelik kan? Pelik kan? Ni yang kalau orang kata nak pergi masjid, nak pergi surau, takut Covid, ustaz takut Covid ni, kalau nak kena tuan-tuan dekat rumah boleh kena. Jadi kadang-kadang kita ketakutan itulah menyebabkan orang tak pergi masjid, tak pergi surau. Kalau nak kena kat rumah kena. Jadi bila kita faham alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang takbir sekian alam, kita senang hati kita. Seperti mana yang saya sebut kepada tuan-tuan, keluar rumah, ambillah berkat sedikit ayat Quran, bacalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fa'um la yubsirun wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tiuplah ya Allah dengan berkat ayatmu ya Allah, lindungilah aku, selamatkanlah aku daripada Covid-19. Setelah kita berusaha hari itu kita suntik vaksin, hari ini kita berusaha pula tuan-tuan dengan membaca ayat Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kalau kena, komolah tuan-tuan, ambil air garam tu, air suam, isi garam sikit, ibu garam tu, kacau, bacalah Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Berkomolah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Tuan-tuan, ini keadaan. Kalau tak, kita akan jadi beginilah tuan-tuan. Kita nak pergi masjid, takut Covid, pasal lambat, tak takut pula kita. Nak kena tu dia kena. Walau bagaimanapun kita perlu berusaha. Pengajaran daripada ayat ni, satu, asas bagi memboleh petunjuk hidayah bukanlah dengan hujah dan debat, tetapi diukur sejauh mana keimanan dan keikhlasan bagi mencari kebenaran. Itu asas bagi hidayah. Macam mana kita berusaha nak dapatkan dia tadi. Yang kedua, pancaran hidayah Allah hanya akan diberbekas atau tertanam pada hati yang suci bersih. Tu pancaran hidayah itu hanya letak pada hati yang bersih. Bila Nabi kata batu yang keras, kata Nabi, kalau direndam dalam air tidak akan menjadi lembut, maka sebegitu juga hati yang keras takkan guna padanya nasihat. Hati itu kena dibetulkan dulu tuan-tuan, supaya yang lain semua boleh terima tadi, insya-Allah. Hati, dia kata pengajaran atau hidayah Allah hanya akan berbekas atau tertanam pada hati yang suci bersih. Kalau hati suci bersih, dia tak ada comot kotoran dosa, tak ada, maka dia akan nampak kesan ni tadi tuan. Kalau hati itu penuh dengan kotoran dosa, macam cermin penuh dengan titik hitam, penuh dengan titik hitam, maka kita takkan nampak dia punya kebaikan dia. Dalam kitab hadis yang pernah kita baca dulu, saya cuba ulang sedikit saja. Di antara 11 perkara yang Nabi sebut, Nabi kata, manusia, bersifat qanaah lah. Bersifat qanaah ni berkecukupan lah. Nescaya engkau kaya, kata Nabi. Sikap cukup, rasa ada cukup dah. 2, kata Nabi, jauhkanlah diri engkau daripada sifat hasad. Jangan ada hasad antara satu sama lain. Kerana hasad ini menyebabkan kita ni tuan-tuan akan hidup tak senang lenang. Supaya hatimu merasa tenteram, kata Nabi. 3, kata Nabi, jauhlah daripada perbuatan haram. Nabi ajar kita jangan buat benda yang haram. Sekecil-kecil perkara yang haram ni jangan buat. Ibarat
nila sebelanga rosak susu setitik. Susu apa? Ibarat susu sebelanga rosak nila, sebab nila setitik rosak susu sebelanga. Maka jangan buat benda yang haram, kata Nabi, agar agama kamu menjadi bersih. Kata Nabi, siapa yang tinggalkan perbuatan mengumpat, dia tak mengumpat dalam hidup dia tak mengumpat, maka Allah kasih kepada dia. 5, kata Nabi, siapa yang mengasingkan diri daripada manusia, dia akan terselamat daripadanya. Orang ni kita ikut siapa yang kita kawan. Kalau kita kawan jenis kaki mengumpat, maka mengumpatlah kita. Kalau kita kawan jenis yang apa tadi, jenis benda maksiat, dia buat maksiat lah jawabnya. Yang ke-6 kata Nabi, dan sesiapa yang sedikit percakapan, kata Nabi, maka berena akal sempurnalah di akal fikiran dia. Cakap jangan banyak. Bila banyak cakap, maka banyaklah salah. Yang ke-7 kata Nabi, siapa yang reda dengan yang sedikit, dia dapat sikit, dia reda, alhamdulillah dapat, berarti dia telah percayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 kata Nabi, kamu yang beramal sesuatu ilmu yang dia dapat, dia beramal. Dia dapat satu ilmu, dia amal. Tadi saya bacakan kepada dekat masjid tadi satu doa amalan yang disuruh bila usia 40-an. Satu doa yang diajar dalam surah Al-Quran tadi pada ayat yang ke-15. Surah apa tadi? Surah Al-Ahqaf tadi. Ada dalam kereta saya. Tak banyak, ada lagi dalam 20 keping agaknya. Siapa nak, tunggulah depan ni sekarang. Lepas kuliah ni saya bagilah. Ada 20 keping. Doa tu yang dalam Quran suruh, di saat usia kita 40 tahun tu, amalkan doa tu. Yang seterusnya, kamu beramallah, kata Nabi, yang ke-9, seolah-olah kamu hidup pada hari esok aja. Makna buat amal ni sungguh-sungguh. Yang ke-11, kamu carilah harta kemewahan macam kamu hidup kekal selama-lamanya. Yang ke-12, carilah kezuhudan padamu. Yang ke-13, jadikanlah diri engkau kat dunia ni, kata Nabi, sedap dipandang oleh orang-orang yang memandang. Orang pandang kita suka, perangai kita baik. Sikit lagi tuan-tuan. Dan sifat tidak bertanggungjawab seperti melempar batu sembunyi tangan, cepat melatah dan menyalahkan orang lain adalah antara sifat umat-umat terdahulu yang perlu ditinggalkan oleh masyarakat hari ini. Yang keempat, semua perintah Allah sama ada bentuk suruhan maupun tegahan mestilah dipatuhi. Semua perintah itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Apa yang Allah Ta'ala perintah, walaupun sekecil benda, apa yang Allah Ta'ala larang, walaupun sekecil benda, maka hendaklah dipatuhi. Manusia mempunyai berbagai tabiat dan perangai. Ada yang mematuhi perintah dan larangan Allah semenjak dan menegah orang lain, dan ada juga yang mentaati tetapi tidak mampu mengajak atau menegah orang lain, dan ada juga yang mengingkari perintah Allah. Itu jenis manusia. Ada yang nak semayang, ada yang nak semayang. Dalam 10 hadis lain saya pernah baca, solat 5 waktu tu, kata Allah, perjanjian aku dengan manusia, aku memasukkan dia dalam syurga aku. Tapi siapa yang tidak ada padanya sembahyang 5 waktu, tak ada, maka dia tidak ada perjanjian dengan aku, kata Allah. Jadi bagi orang, ada yang buat, ada yang tak buat. Itu perangai manusia. Jadi kita ni bila Allah Ta'ala perintah, kita kena jadi orang yang sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jangan sami'na wa aswaina, kami dengar tapi kami nak lawan juga. Yang ke-7, hari Jumaat adalah penghuru hari bagi orang Islam. Allah tidak melarang bekerja pada hari itu. Kita bagi umat Nabi Muhammad, dia tak larang kerja. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bila selesai sembahyang, maka bertebaran atas muka bumi. Apa yang perlu dilakukan ialah bekerja dengan niat untuk beribadat, sentiasa mengingati Allah dan berhenti daripada semua pekerjaan apabila dilaungkan azan dan solat jemaah. Bila laung azan, berhenti hari Jumaat itu sembahyang. Dan yang ke-8, orang yang melanggar larangan Allah akan mendapat balasan buruk
sama ada di dunia maupun di akhirat esok. Akhir sekali, orang bertakwa sering menjadikan teladan dan kisah yang dibentangkan dalam Al-Quran. Orang yang tertutup hatinya, walau diberikan sebanyak mana pun contoh dan misal, mereka tetap tidak akan beriman. Sampai situ kita berhenti. Nanti kita akan sambung insya-Allah pada minggu hadapan kisah lembu pula. Bagaimana Bani Israel punya perangai dengan lembu, kisah lembu tadi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah kita pada muka surat, pada kitab kita muka surat 14, iaitu mengenai percaya kepada Allah menjadi fitrah manusia. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam, anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesetiaan terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Maknanya setiap manusia secara fitrahnya mengatakan bahawa adanya Allah Tuhan yang menjadi Tuhan. Allah ni ada. Dan firman-Nya lagi, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بارغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Surah Al-An'am bermula daripada ayat 75 sehingga ayat ke-79. Perkara berkaitan dengan percaya adanya Tuhan yang mentadbir alam ini. Maknanya alam ini mesti ada ditakbir. Kalau alam ini tidak ada yang mentadbir, ibarat tuan-tuan bawa kereta tak ada pemandu. Macam mana? Siang dan malam, matahari yang bergerak, mesti ada yang mengaturkan dia tadi. Adanya siang dan malam silih berganti. Panas, sejuk, suhu, hujan, kering dan sebagainya. Semalam ribut, angin kuat. Bila ribut, angin kuat, banyak pokok-pokok semua patah dan sebagainya. Kemana? Siapa yang mengarahkan itu tadi? Itu kalau kita perhati. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Tengok tanda-tanda. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirkan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Kamu jangan fikirkan tentang zat Allah. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan dia. Kita tengok pokok tu tumbuh membesar. Kita tengok air sungai pasang dan surut dan sebagainya, menunjukkan ada yang mentadbirkan kesemuanya tadi. Alam
dipanggil daripada perkataan alamat, tanda. Kalau ibarat rumah kita ni ada alamat. Apa alamat? Lot 2670 Parit Karang Darat. Kalau nak cari Ustaz Ishak, alamat dia Lot 2670 Parit Karang Darat. Cari alamat tu jumpalah. Kalau nak tengok adanya Allah Ta'ala, maka alamatnya, tandanya adalah alam ini yang mencipta dia. Malam, siang, air sungai pasang dan air sungai surut dan sebagainya, mesti ada yang mengaturkan ini. Itu sebagai tanda bukti. Dan kami terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk dari kalangan orang yang yakin ketika malam telah menjadi gelap, maka dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhan. Kisah Nabi Ibrahim kan, bila dia tengok malam tu, dia tengok bintang, jangan ni Tuhan agaknya. Dia tengok pada ketika tu dia tak tahu, inilah Tuhan agaknya yang takbir langit dan bumi ni. Mak dia tak kasih dia keluar. Duduk dalam gua ni, jangan keluar. Tapi dia keluar juga. Bila dia keluar, alangkah terperanjat dia. Rupanya langit ni besar sebegitu luas. Langit tidak ada sebatang tiang yang menongkat. Dia tengok siang, malam, matahari dan sebagainya. Dia duduk fikir. Dia tanya kepada mak dia, siapa yang menjadikan ni? Mak dia kata, Habal, Lata dan Uzza. Mana mungkin? Itu dia tak tahu. Akhirnya dia tengok bintang. Di zaman Nabi Ibrahim diceritakan. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku agaknya. Bintang inilah Tuhan aku agaknya. Sebab pada ketika itu tidak ada yang nak menunjuk ajar pada ketika itu. Tetapi tetap kalau bintang itu tenggelam, tiba-tiba bintang itu hilang. Lalu dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam ni. Ini bukan Tuhan ni. Kan? Saya tak suka. Kemudian tetap kalau dia melihat bulan terbit, dia tengok bulan terbit. Jangan-jangan ni Tuhan, kata dia. Lalu inilah Tuhanku, tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepada aku, nescaya aku termasuk dalam kalangan orang yang sesat. Kemudian tetap kalau dia melihat matahari terbit, dia tengok matahari terbit besar. Jangan-jangan ni Tuhan tak agaknya, kata dia. Jangan-jangan ni Tuhan agaknya. Dia berkata, inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar. Maka tetap kalau matahari itu terbenam, tak lama matahari terbenam pula, hilang pula matahari. Lalu dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk dalam kalangan orang yang mempersekutukan dengan sesuatu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah illati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada din yang ini Allah dengan lurus, tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia, yang menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Sesungguhnya menjadi fitrah manusia sama ada zaman dahulu atau sekarang percaya adanya Tuhan yang maha berkuasa. Mesti ada Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Mesti ada punya. Fitrah manusia kan kata gitu, tapi dia tak kenal, pada ketika itu tak dikenal. Sehingga Allah mengatakan, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Tuhan yang telah menjadikan 7 patala langit, 7 patala bumi dengan sebenar-benarnya. Cuma zaman sekarang ni kita tak dapatlah tengok Allah. Kita tak dapat tengok Allah, tapi hakikatnya Allah ada. Besok di akhirat kalau diizinkan, dapatlah kita tengok. Habis macam mana Ustaz kalau ada tapi tak dapat lihat? Ya, tuan-tuan dengar suara saya, tuan-tuan mana nampak suara saya? Tuan-tuan nampak kipas ni berpusing kan? Kenapa kipas ni berpusing? Ada current. Mana dia current? Cuba tunjukkan current tu mana dia. Kita jatuhkan satu benda, tuan-tuan. Botol ni kita jatuhkan. Jatuhkan dia ke bawah. Orang kata, kenapa jatuh? Dia kata tenaga tarikan graviti. Mana awak percaya ada tenaga tarikan graviti? Ya, percaya. Mana dia? Mana dia? Kita pergi, orang kata COVID. Mana dia? Tak nampak pun. Tapi hakikatnya dia ada. Malah tadi saya cakap dengan orang, kalau kita duduk dekat tepi tu tadi, saya pasang kat kepala saya tu, benda tu bercakap. Normal, kata dia. Apa benda ada dalam tu?
Normal. Kalau tuan-tuan pakai beli yang apa tadi, tekanan darah tu, dia pusing lagilah. Lagi dia tekan, dia habis rapat tadi, dia akan sebut kita punya bacaan darah kita berapa. Cuba tuan-tuan buka dalam tu, tengok apa benda yang ada dalam tu. Macam mana dia boleh bercakap pula tu. Itu kuat cukup datang untuk menguatkan hujah kita. Bahawa adanya Tuhan. Mana dia? Kita tak nampak hari ni. Dan dia kata, atau dia kata sama ada manusia bertamadun atau cakarwan dirimba, jakun dirimba, mengakui adanya Allah. Cuma mereka meraba-raba dalam menentukan Tuhan dengan berbagai pahaman. Jadi ada yang buat bentuk patung, ada yang membuat bentuk tunggul, ada yang buat bentuk busut. Mereka tak tahu. Dan upacara ibadat, ada pun orang-orang yang menafikan hakikatnya, ialah mereka yang melampau sifat semula jadi. Hatta Kalmak, di saat dia nak mati, tak tertahanlah dia mengadu. Dia kata, oh my God, oh my God. Jadi orang tanya dia, kan ke Tuhan tak percaya adanya Tuhan? Kata dia, aku dah tak tahu aku nak mengadu dengan siapa lagi dah. Aku dah tak tahu nak mengadu dengan siapa dah. Akhirnya dia mengadu kepada Tuhan Allah ni. Dia mengadu kepada Tuhan. Ada je Tuhan. Maknanya percaya Tuhan, semuanya percaya. Semua manusia ni akan percaya adanya Tuhan. Cuma sayangnya mereka meraba-raba. Mana satu dikatakan Tuhan. Kalau setengah bangsa dia buat bentuk Tuhan tu, yang kita tengok dekat Bandar Muar tu, tangan dia banyak. Ada yang buat misai dia terangkat ke atas, mata dia juling, pegang tongkat tu. Begitu tegak. Orang pernah. Jadi kita tengok pun kita takut. Anak-anak pun kita takut. Kan? Ada yang buat macam tu. Misai yang garang dengan pedang, dengan lembak, supaya orang rasa takut. Tujuan dia gitu je. Sebenarnya itu bukan Tuhan, itu makhluk yang dibuat. Tuhan yang kita tak nampak hari ni, hakikatnya dia ada. Macam nyawa kita ni ada, kita tak nampak. Macam tuan-tuan, suara saya ada ni, tuan-tuan tak boleh pegang, tuan-tuan hanya boleh dengar suara saja. Graviti ni ada. Sebegitu juga yang lain-lain. Jadi kita, kalau besok diizinkan pada hari akhirat dapat kita melihat Allah, maka dapatlah lihat. Pernah ditanya Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang Allah. Lalu beliau menyoal orang yang bertanya, pernahkah kamu berlayar di laut? Ja'far As-Siddiq ditanya tentang Allah. Maka Ja'far As-Siddiq tanya pada dia, kamu pernah berlayar tak dekat laut? Pernah tak berlayar dekat laut? Jawabnya, ya. Beliau bertanya lagi, adakah kamu pernah dipukul ribut yang bergelora? Dah pernah kena tipu pukul ribut tak? Jawabnya, ya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu tidak berharap kepada kelasi dan alat-alat penyelamat? Kamu tak berharap kepada kelasi dan alat penyelamat ke? Jawabnya, ya. Seterusnya beliau bertanya lagi, adakah terdapat dalam pemikiran kamu dan perasaan kamu, ada sesiapa yang dapat menyelamatkan kamu ke? Ada tak? Jawabnya, ya. Dan Ja'far As-Siddiq terus menegaskan, itulah dia, yakni Allah. Jawapan itu terpendam berpandukan firman Allah, wa idh massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilanglah sesiapa yang kamu seru kecuali dia. Nak minta dengan siapa lagi dah? Akhirnya, oh my God, oh Tuhan, aku minta tolong dengan Tuhan kita. Itu hakikatnya tuan-tuan, buktinya adanya Tuhan. Cuma bagaimana? Entah, kita tak tahu. Bagaimana Tuhan? Laisa kamitslihi syai', dia tak seumpama, tak serupa dengan kita. Kan ada kisah seorang Arab Badui kan? Dia tanya tentang Tuhan. Dia tanya tentang Tuhan, ada bukti Tuhan? Maka kata orang itu, ada tahi unta menunjukkan ada unta yang berak. Tengok tahi unta tu, nampak tak tahi unta tu? Nampak tak tahi unta tu? Nampak. Ada tahi unta menunjukkan adanya unta yang berak. Kemudian dia tanya, macam mana Tuhan? Tuhan tu macam mana? Kata orang ni, orang alim ni kata, engkau tengok rumput tu engkau tengok. Lembu makan, kambing makan,
unta pun makan. Kenapa antara taik lembu, taik kambing, taik unta tak sama? Siapa pernah buat kajian kat sini? Kenapa taik kambing tu biji-biji? Taik lembu macam pancake tu. Taik kerbau macam tu. Kenapa tak sama? Dia tak boleh nak jawab. Bukan tuan-tuan, saya yang bela kambing ni pun tuan-tuan, sampai hari ni memikir pasal taik kambing ni tak sama dengan taik lembu. Wahal dia makan rumput yang sama. Bila tak boleh jawab, kata orang alim, kalau yang itu pun kamu tak boleh nak jawab, maka bagaimana kamu nak jawab tentang Allah tu macam mana? Percaya cukup. Tak sama, tak serupa dengan kita. Dah, habis cerita. Itu jalan mudah ni kita nak faham. Allah laisa kamitslihi syai', tidak sama, tak serupa. Habis dia ada tak? Dia ada. Di mana? Aina Allah wallahu a'lam. Allah sahajalah yang lebih mengetahui. Kita tak tahu. Banyak lagi kerja kita. Okey. Sikit lagi tuan-tuan, saya nak habiskan kisah tadi. Kemudian dia kata dalam ayat yang lain. Firman Allah, wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin tayyibah wa farihu bi ajaat harihun asif waja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum muhita bihim da'u Allah mukhlisina lahuddin لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada dalam bahtera dan berjalanlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya. Tiba-tiba datang angin ribut yang dan gelombang-gelombang dari segenap penjuru menimpa, dan mereka yakin bahawa mereka terkepung bahaya. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, mestilah kami termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur. Makna cerita ini, semua manusia percaya adanya Tuhan. Cuma kesilapan dia dalam menjelaskan tentang Tuhan itu. Maka ada yang menyembah patung, dia menganggap itu Tuhan. Ada yang menganggap tunggul sebagai Tuhan. Kita orang Islam tak. Kita tetap berpegang Allah Tuhan kita tak sama dan tidak serupa dengan segala yang baharu. Jadi kita berhenti sampai situ. InsyaAllah kita sambung nanti tentang tasawur yang salah, pandangan yang salah terhadap Allah, terhadap Tuhan kita nanti. Yang kita tengok ada yang buat tangan banyak, ada yang buat mata besar dan sebagainya. Pandangan-pandangan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekali itu, insya-Allah. Panjang usia kita menyambung pada lain masa, lain ketika, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairal dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.